Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi. Kita bertemu kali ini dalam siri yang ke-8 pula, berkaitan dengan satu kaedah yang Pak Su namakan kaedah SHE, SHE, Strategic Hadapi Exam. Ini tips yang biasa kita lakukan dalam persiapan kita menghadapi peperiksaan, iaitu tindakan sebelum periksa, semasa periksa dan selepas peperiksaan. Jadi kita bermula dengan sebelum peperiksaan. Sebelum peperiksaan, pastikan pelajar-pelajar bagi siri yang ke-8 ini menyentuh tentang keperluan sebelum peperiksaan, melibatkan hati, fikiran dan tubuh badan, fizikal. So dari sudut hati pula, apabila kita nak menghadapi peperiksaan, kita haruslah banyak bertenang dan konsep tawakal, usaha dan serah pada Tuhan ini harus kita jadikan panduan sebagai persiapan. Kita tak boleh dalam istilah remaja hari ini gabra, kalang kabut, kerana selalunya bila kita kalang kabut, persiapan kita tak jelas. Persiapan awal itu adalah yang lebih baik. Apabila kita buat persiapan awal, maka sebenarnya kita telah membuat persediaan awal bagi kita menghadapi khususnya peperiksaan. So jadi tenang dalam kita menghadapi peperiksaan. Kemudian selain daripada itu, minda ataupun akal kita sentiasa dalam keadaan stabil. Fikiran kita tak perlulah ada kecelaruan atas perkara-perkara yang remeh-temeh. Dan andai kata dalam keadaan sebegitu, hati dan fikiran kita tak tenang, banyakkan diri kita mendekati Tuhan dengan bersolat dan sembahyang, kerana cara itu akan menyebabkan hati kita lebih dalam keadaan yang stabil. So pelajar-pelajar, Allah ataupun Tuhan akan membantu manusia, insan dia dalam mereka menghadapi kehidupan. So mengadulah, ceritalah dan berdoalah selalu pada Tuhan agar kita mempunyai hati dan persediaan fizikal yang tenang, fikiran yang stabil. Selain daripada hati dan fikiran, fizikal kita mesti mempunyai kesihatan yang terbaik. Jaga kesihatan kita, jangan ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita kurang sihat, demam dan sebagainya. So kekuatan semuanya bermula daripada hati kita, fikiran kita dan tubuh badan kita. So persiapan exam sebelum ini adalah bergantung banyak kepada tiga perkara tadi: hati, fikiran dan tubuh badan fizikal kita. Kemudian semasa peperiksaan, persiapan yang kedua ialah sebelum malam, makna malam peperiksaan, sebelum peperiksaan malam itu kita aturkan segala keperluan, terutama alat-alat tulis dan tidur awal kalau dapat, bagi membolehkan kita bangun dengan tubuh badan yang segar, hati yang tenang. Yang penting kalau boleh kita kawal emosi kita, khususnya dalam ketika berada di bilik darjah dalam kita menghadapi peperiksaan. Pelajar, satu tips yang saya amalkan bagi diri saya dan keluarga, iaitu semasa kita nak menduduki peperiksaan, jadikan amalan bagi pelajar-pelajar, apabila kertas soalan itu sampai pada kita, tangan kanan kita ni kita letakkan pada kertas soalan kita, seperti ini lebih kurang. Kemudian dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kita doa dalam hati kita, Ya Allah Tuanku, permudahkan untuk aku menjawab soalan ini, kemudian bagi aku dapat menjawab soalan ini dengan baik, dan luluskan aku dengan cemerlang. So tiga panduan tips ini jadikan amalan. Mulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim,
sama ada kita nak angkat tangan ataupun kita diam, dan kita mohon pada Tuhan, ya Allah Tuhanku, 3 perkara: pemudahkan aku menjawab soalan, kedua, aku dapat menjawab soalan ini dengan baik, dan ketiga, lulus dengan cemerlang. So 3 kandungan isi keperluan pada kita untuk mengadu pada Tuhan ini jadikan amalan setiap kali. Setiap kali nak periksa, kita berdepan dengan kertas-kertas soalan itu, ingat sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, pemudahkan aku menjawab soalan ini, dan bagi aku dapat jawab soalan dengan baik, dan ya Allah Tuhanku, bagi aku lulus dalam peperiksaan ini. Ini jadikan amalan. So berdasarkan apa yang kita lalui tadi sebelum peperiksaan, kita dah sebut semasa peperiksaan, jiwa hati kita ni jangan kita terlalukan dengan keadaan-keadaan yang tertentu. Ini sangat penting. Dan akhir sekali, selepas peperiksaan, bagi pelajar yang telah menduduki SPM contohnya, jangan buang masa dengan membuat perkara yang tak elok. Kalau ada peluang untuk kita bekerja secara part time, sampingan, maka kerjalah di kedai-kedai makan ataupun di mana saja tempat yang boleh membantu untuk kita mencari pengalaman. Kalau ada kursus-kursus jangka pendek, sama ada di college community atau mana-mana tempat yang boleh membantu kita, carilah pengalaman dan ilmu yang lain ini, dan tidak ketinggalan. Kita bantu ibu ayah kita di rumah dengan menguruskan hal rumah yang selama ini kadang-kadang kurang kita berikan tumpuan dan perhatian. So kesempatan yang ada ini juga kita ambil untuk kita gunakan masa-masa selepas peperiksaan ini dengan sebaik mungkin. Jangan asyik makan minum tidur, dan kita akan mendapat rungutan rintihan daripada ibu bapa kita berpanjangan. Dia tak memberi apa faedah dan manfaat pun kepada kita. So pergunakan masa ini dengan sesuai. InsyaAllah selepas peperiksaan, bersedialah untuk menghadapi perjuangan, kerana perjalanan hidup kita masih jauh. Banyak perkara yang kita boleh manfaat kita gunakan selepas peperiksaan. Dan suatu hari nanti bila kita diberi peluang untuk sama belajar ataupun bekerja mungkin, maka ilmu-ilmu yang kita peroleh semasa sekolah ini boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan. So setakat ini tips-tips yang Pak Su boleh bantu sedikit berkaitan dengan urusan kemahiran belajar, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang kita teruskan dengan melihat keperluan-keperluan lain, bagaimana kita menguruskan stres, konsep kendiri dalam diri kita, bagaimana menjadi pelajar-pelajar insan cemerlang dunia akhirat. Dan ini kita akan ketemu dalam siri-siri yang akan datang. Sudi-sudilah meng-emailkan pada Pak Su, pada email Pak Su Zaid Osman @gmail.com, dan insyaAllah Pak Su akan menjawabnya daripada masa ke semasa dalam siri-siri yang akan datang. So sehingga bertemu dan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.